Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhan dan perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul serta mendapat keredaan di dunia maupun di akhirat. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Menjaga Kesihatan adalah Tanggungjawab Bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat maha pemurah lagi maha penyayang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna serta telah menganugerahkan pelbagai nikmat kepada hamba-Nya di atas bumi ini. Sidang Jumaat rahimakumullah, nikmat kesihatan adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar dalam kehidupan, yaitu nikmat kesihatan rohani dan jasmani. Menurut kajian yang pernah dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, menunjukkan penyakit tidak berjangkit atau penyakit-penyakit kronik yang berasaskan amalan gaya hidup yang tidak sihat seperti kencing manis, sakit jantung, darah tinggi dan kanser telah menyumbang kepada pengurangan jangka hayat manusia. Kajian juga mendapati 22.2% golongan dewasa dan 27% remaja merupakan perokok tegar. Penyakit berjangkit seperti denggi, HIV/AIDS juga menular dalam masyarakat. Sebanyak 1,267 kes dikesan sepanjang tahun 2010. Kajian juga menunjukkan di negara kita sejumlah 35.6% golongan yang berusia antara 18 hingga 69 tahun merupakan golongan yang mempunyai kolesterol yang tinggi di Malaysia. Penyakit jantung menjadi pembunuh nombor 1 sejak 3 dekad yang lalu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesihatan yang baik menjadi idaman bagi semua orang. Dengan kesihatan ini manusia dapat menjalani kehidupan dengan aman dan dapat melakukan kerja dan kegiatan harian dengan lancar dan baik. Dengan kesihatan ini juga manusia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Di dalam surah Al-Qasas ayat 26 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Maksudnya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kami ambil untuk bekerja ialah yang kuat dan yang beramanah.
Kuat yang dimaksudkan di sini termasuklah kesihatan rohani dan jasmani, berilmu, berkebolehan dan menetap dan mantap imannya hingga menjadikan seseorang itu beramanah. Kesihatan jasmani, rohani dan sosial juga amat penting demi menjaga keselamatan dan kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, nikmat yang kita perolehi ini merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang perlu kita jaga dengan sebaik mungkin. Sekalipun kita tidak mampu untuk menolak musibah ataupun penyakit yang menimpa, namun sekurang-kurangnya usaha awal yang harus kita lakukan ialah memelihara dan menjaga kesihatan tubuh badan agar sihat dan mampu melaksanakan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesihatan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, gunakanlah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Kesihatan yang baik kini menjadi satu agenda penting dalam kehidupan masyarakat hari ini, kerana tubuh badan yang sihat lazimnya mempunyai daya tahan yang kuat terhadap serangan penyakit. Masyarakat hari ini sering diberi galakan untuk menjaga kesihatan dan amalkan gaya hidup sihat. Makanan dan cara pemakanan merupakan faktor yang perlu kita beri perhatian dalam memastikan kesihatan yang baik. Makanan merupakan sumber penting dalam kehidupan setiap manusia, setiap Muslim. Makanan yang baik bukan sahaja mengambil kira kandungan zat yang ada dalam makanan tersebut, tetapi juga mengambil kira aspek kebersihan yang harus diberi penekanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makalah apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Islam sendiri telah memberikan panduan untuk kita memakan pelbagai jenis makanan untuk membantu kita mendapatkan bahan makanan yang seimbang, seperti yang disebut di dalam surah Abasa ayat 27 hingga 32 yang bermaksud, lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun-zaitun serta pohon-pohon kurma dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ubat bagi setiap penyakit, sebagaimana maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan berubat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tentu wahai hamba Allah, berubatlah kamu semua. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan telah dijadikan ubatnya." Selain daripada mendapat rawatan, kita harus berusaha
dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah yang Maha Esa. Tanpa keizinannya, kita sebagai hamba-Nya tidak akan mendapat kemampuan dan kekuatan untuk memelihara kesihatan, dan juga tidak mampu untuk terus berusaha mengubati penyakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.